Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa untuk kumpulan A. Yang ini yang unit 1 yang kita belum kamu belum buat, kita belum bincang. Okey, nombor 2, soalan ni lebih kepada tajuk topik pemeliharaan dan pemeliharaan, iaitu under subtopik kepupusan haiwan dan haiwan yang diancam. Okey, untuk A ni kamu kena kelaskan mana yang sama dengan J. J macam ni. Yang ni pula mana sama dengan L. Jadi kamu kena tahulah mana satu haiwan kumpulan X, mana satu haiwan kumpulan Y. Okey. Yang ini panda, yang ini dodo, yang ni kuangga, yang ni enggang. Jadi kita dah belajar dah itu, kita dah ulang kaji dah. Okey. B, nyatakan ciri sepunya. Sepunya ni maknanya apa yang sama bagi kumpulan Y. Kenapa kamu kata L dengan apa tu dia sama? Kenapa kamu masukkan dalam kumpulan Y? Jadi dia tu apa ciri haiwan tu? Okey. C, bilangan sejenis spesies kehidupan laut semakin berkurang setiap tahun. Pada pendapat kamu, apakah yang akan berlaku jika keadaan ini berterusan? Jadi bila semakin lama semakin berkurang, apa akan terjadi kepada haiwan itu? Jadi haiwan itu akan apa? Haiwan itu akan jawab sendiri. 2, nyatakan satu kaedah sesuai. Apa kaedah yang sesuai supaya haiwan hidupan laut tu dia tidak akan berkurang? Okey, salah satu cara dia kita mewartakan. Mewarta ni kita buat macam buat undang-undang. Itu maksud mewartakan. Mewartakan spesies itu sebagai spesies terancam. Jadi bila kita wartakan, maknanya siapa yang memburu haiwan tu, dia boleh dikenakan tindakan. Itu maksud mewartakan. Maknanya kita bagi undang-undang mengatakan haiwan tu tak boleh kita nak buat apa-apa. Itu mewartakan. Okey, soalan nombor 4. Ini adalah jenis interaksi. Kita belajar ada 3 haiwan, ada 3 jenis interaksi, iaitu mutualisme, commensalisme, parasitisme. Itu kamu kena tahu. Kalau commensalisme ni, satu untung, satu tak dapat apa-apa. Commensalisme ni dua-dua dapat untung. Kalau mutualisme, satu untung, satu tak dapat apa-apa. Parasitisme tu satu untung, satu rugi. Jadi sesuaikanlah mana dia mutualisme. B, ini haiwan ini dia bersaing untuk apa? Maknanya ular dengan helang ni, apakah faktor persaingan dia bila dia duduk kawasan yang sama? Dia bersaing untuk apa? Okay. Pasangan ni biasanya hanya untuk haiwan yang sama spesies sahaja. Dia tak ada cari ular, tak ada cari burung dah. Tu kena faham. Okay, faktor persaingan. Okay, seterusnya C, Fatimah. Fatimah ada bela. Tak tahulah Fatimah kat rumah tu ada bela ikan ke tidak. Kita bela 2 ekor ikan, dia buat dalam akuarium. Tapi selepas sebulan, ikan itu mempunyai saiz yang berbeza. Yang ni saiz dia besar, yang ni saiz dia kecil. Jadi inferen. Kenapa boleh berlaku tu macam tu? Kenapa boleh berlaku? Why? Sebab ikan itu bersaing untuk dia berebut apa ni? Faktor apa kalau dia sama spesies ni, dia berebut apa? Kalau ada 2 tu untuk makanan. Okey, nyatakan pembalik ubah bergerak balas. Bergerak balas ni adalah apa yang kita nak perhatikan di akhir eksperimen. Jadi kamu nyatakan apa yang berbeza, apa yang kita nak perhatikan selepas sebulan, apa yang kita perhatikan selepas sebulan. Okey. Apakah patut Fatimah lakukan supaya ikan tu bertumbuh pada kadar yang sama? Macam mana kita nak bagi ikan yang kurus tu menjadi gemuk semula? Jadi apakah kaedah dia?
Pindahkan. Pindahkan ikan itu ke dalam bekas lain. Bekas lain. Tak bolehlah bagi akuarium yang lain pula. Akuarium tu besar, dia hidup seorang, seekor-sekor. Jadi bila haiwan tu seekor je, kita buatlah dalam bekas yang lain. Maknanya bekas tu lebih kecil daripada akuarium. Bila dia dah besar sama, masuk balik dalam akuarium. Okay, ini soalan pula melibatkan yang unit 2 tu, yang daya. Okay, tapi ini tajuk kelajuan. Okay, kelajuan kamu kena tahu, bawah ni terangkanlah. Kenderaan A dia bergerak 15 km per jam. Kenderaan B 70 km per jam. Kenderaan C 320 km per jam. Jika kelajuan A, jika kelajuan yang diberi ialah kelajuan maksimum. Maksimum ni mana yang paling laju lah bagi setiap kenderaan. Kenderaan apakah sebuah kereta api? Kamu rasa kenderaan apa yang kereta api? Jadi kamu kena tulis kenderaan huruf apa? A, B, C. Mana yang kita boleh labelkan sebagai kereta api. Okay, berikan sebab kenapa kamu rasa kereta api itu kenapa. Jadi kita tengoklah kelajuan dia. Sebab okay. Banyak ya. Okay. B. Lukis gerah palang. Okay, bila kita nak melukis gerah palang, kita kena tahu mana satu pun boleh ubah dimanipulasi, mana satu pun boleh ubah bergerak balas. Kenapa? Sebab graf dia pun mesti sama macam baca koordinat. Koordinat. Macam koordinat kita baca bawah dulu, baru baca atas. Jadi bawah tu adalah pun boleh ubah dimanipulasi. Apa yang berbeza di sini? Tengok jadual. Jadual dah beri dah sebenarnya. Biasanya dimanipulasi mestilah yang kita jumpa dahulu, iaitu kenderaan. Manakala bergerak balas, apa yang kita nak perhatikan adalah kelajuan. Jadi kenderaan ada 3, A, B, C. Okey, tengok nombor dia. Kita tak boleh buat sini 15, sini 70, sini 320. Tak boleh. Nilai kalau kita nak buat dekat tepi ni kena sekata, seragam. Jadi kalau dah nombor dia besar, ada yang kecil, ada yang besar, tak perlu tulis. Jadi apa perlu kita buat? Kita lukis saja anggaran. Okay, katakanlah cikgu buat yang C ni, ni. Okay, ni 320. Okay, yang kedua 70, kita kurangkan lagi. Dan 15 lagi sikit. Macam tu. Itu baru kita buat carta palang. Baru dapat 2 markah. Satu, label pemboleh ubah. Yang kedua, cara kita melukis carta palang mesti tepat. Okey, C ni dia suruh cari. Kita dah belajar rumus kelajuan, iaitu mencari nak cari kelajuan jarak bahagi masa. Sebab tu kamu akan jumpa kilometer per jam. Maknanya jarak tu kilometer, jarak tu 1 jam. 10 kilometer per jam, maknanya dia boleh bergerak 10 kilometer dalam masa 1 jam. Okey, jadi nak tahu kita boleh buat macam ni. Ni, ingat ni. JKM, Jabatan Kemajuan Masyarakat. Bila kita nak J, ni nak J, K darab M. Dah padam dah. Bila kita nak J, K darab M. Bila kita nak K, J bagi M.
Bila kita nak M, J bagi K. Tu maksud dia. Jadi ini kedudukan dia. Kalau kita naik yang atas, bawah tu darab. Kalau kita naik yang bawah, atas bahagi bawah. Itu rumus bagi nak cari kelajuan ke, jarak ke, masa. Okay, sekarang dia dah beri Ikmam bagi kenderaan B. B. Masa yang dia ambil ialah 2 jam. Dia dah beri masa. Hitung jarak. Dia nak jarak. Maknanya dia nak jarak. Jarak kat sini. Dia nak jarak ni. Jarak. Jadi kita nak cari jarak K darab M. Kelajuan darab masa. Kelajuan mana nak cari? Sebab dia kata dia menaiki kenderaan B. Kenderaan B 70 km per jam. Masa dia dalam masa 2 jam. Kena tengok. Kalau ini per jam, ini pun mesti jam. Kalau dia tak sama, kita kena tukar unit supaya dia unit masa dia adalah sama. J ni per, potong dengan J ni, jadi tinggal 140 km. Itu cara nak mencari jarak. Inilah mencari jarak. Sebab rumus dia ikut yang segitiga tu. Dia nak jarak, makna bawah tu kita darab. Okey, soalan nombor 5. Ini diberi rasa kita dah buat dah. Azrik dah buat dah dulu. Macam mana getah tu kita dah buat. Satu kita tarik 5 cm, satu kita tarik 10 cm. Betul? Kita dah buat dah sebenarnya. Okey, untuk menentukan mana lebih jauh dia bergerak sebenarnya. Okey, kalau X ni, dia tarik sampai sini saja. Tapi kalau Y, dia tarik panjang lagi. Jadi nyatakan kelajuan. Jadi kalau dia suruh nyatakan kelajuan, kamu kena bagi tahulah kelajuan tu macam mana. Perlahan ke, sederhana ke, tinggi. Jadi untuk yang X ni, kelajuan dia apa? Sederhana. Tapi bila kita tarik lagi jauh, dia akan jadi kelajuan dia lebih tinggi. Itu maksud kelajuan dia. Tak boleh kata perlahan. Sebab kita guna getah kan, dia mesti ada momentum dia, tekanan kelajuan tu. Okay, B. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah dimalarkan. Apa maksud dimalarkan? Mesti sama. Apa yang sama dekat sini? Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 ni, apa yang sama sebenarnya? Yang sama di sini adalah kereta mainan. Tapi kita tak boleh sebut kereta mainan saja. Kita kena tahu apa yang sama dalam kereta mainan ni. Kita boleh sebut saiz kereta mainan. Dimanipulasi pula, apa yang kita nak apa yang berbeza di situ? Apa yang berbeza? Okey, apa yang berbeza? Daya yang dikenakan. Daya apa? Daya getah tu. Lagi jauh getah tu kita tarik, lagi lajulah dia boleh pergi. Itu maksud dia daya. Makna daya tu kita yang buat. KC, kereta mainan X bergerak sejauh 50 cm dalam masa 5 saat. Hitung kelajuan. Nak cari kelajuan, jarak bahagi masa. Tadi ingat segitiga? Jarak, kelajuan, masa. Jadi sekarang ni dia nak kelajuan. Kelajuan dekat sini, kat bawah. Jadi nak cari kelajuan sama dengan sama dengan jarak bahagi masa. Jarak dia diberi 50 cm. Masa diberi 5 saat. Kita bagilah 50 bagi 5 sama dengan 10. 10 berapa? Kita kena tahu 10. Ambil panjang ni, dia penjarak cm. Bawah tu kita buat dia per saat. Itu tips dia. Simbol tu
kita ambil je cm per saat. Kenapa per saat? Sebab saat tu duduk di bawah adalah operasi bahagi per saat. Okey, diramalkan kelajuan kereta Y itu jika landasan yang dilalui oleh kereta maya itu ditabur dengan bedak talkum. Maknanya kalau dibubuh bedak, macam mana kelajuan tu? Kita boleh sebut kelajuan kereta mainan apa akan jadi? Mestilah bila kita tambah bedak tu, dia punya permukaan tu akan lebih licin. Jadi kelajuan dia akan bertambah. Kenapa? Kenapa boleh bila letak bedak dia akan lebih laju? Sebab dia geseran berkurang. Jadi bila kita berada di tempat licin, geseran tu berkurang. Jadi kalau kereta dia akan bergerak lebih laju pada permukaan yang licin. Kalau yang kesat, dia akan perlahan. Okay, jadi ini sahaja. Jadi nanti minggu depan kita jumpa lagi untuk kita berulang kaji untuk peperiksaan hujung bulan 11. Itu sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih.